Seterusnya kita ke Labuan dengan fokus mengenai isu pengerakan pasir di pantai Pohon Batu. Bersama Harja Jek untuk perinciannya. Ya, pelaksanaan aktiviti itu menimbulkan kebimbangan penduduk setempat. Pelaksanaannya mengakibatkan hakisan pantai dan pokok tumbang yang jejaskan alam sekitar. Pemimpin setempat akui terima banyak aduan mengenai perkara berkenaan. Realitinya penduduk sama sekali tidak halang kegiatan pengorekan pasir untuk mendalamkan muara sungai bagi mengelak berlaku banjir. Namun, ia perlu dilaksana secara teratur demi memelihara kebajikan penduduk dan ekosistem di sekitarnya. Apa yang saya harap sebenarnya, bila kita mendalamkan muara sungai ini, pasir itu patutnya digunakan untuk menambak kawasan-kawasan pasir, kawasan-kawasan yang telah terhakis oleh ombak-ombak laut. Kita sudah memula membuat aduan, khususnya dari MPP sendiri. Saya telah menghantar surat kepada GPS untuk mengkaji semula perkara ini atas aduan daripada penduduk kampung. Mereka mahu aktiviti pengorekan pasir di kawasan terlibat dihentikan sementara. Perbincangan semula perlu diadakan antara pihak terlibat bagi mencari penyelesaian konkret terhadap permasalahan berkenaan. Ini termasuk pejabat pengarah tanah dan galian wilayah Persekutuan Labuan, JPS dan kontraktor. 26 kes abai dan dera kanak-kanak dikendalikan JKM Labuan sepanjang 7 bulan pertama tahun ini. Ia dilaksana menerusi 2 pusat perlindungan kanak-kanak PPKK di wilayah berkenaan. Kita diujuk oleh pelbagai pihak, sama ada daripada aduan orang awam, daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM, dan kita juga kadang-kadang diujuk oleh pihak hospital bagi kes-kes perlindungan. Kanak-kanak ni akan dilindungi lah sekiranya berlaku kes-kes yang diujuk dan juga dilindungi. Dan kita juga bekerjasamalah dengan agensi-agensi yang berkaitan dalam perlindungan kanak-kanak. Beliau ditemui pada program Perkasa Keluarga Peringkat Labuan 2023 di Dewan LDA Taman Perumahan Bedaun. Program Jom Bijak Internet yang dilaksana MCMC pula berjaya turunkan kes penipuan di wilayah Persekutuan sebanyak 28% berbanding tahun lalu. Ia bukti program berkenaan mencapai objektifnya dalam membantu masyarakat depani cabaran jenayah siber. Kita dah lihat kesedaran daripada pihak komuniti dan masyarakat mengenai ancaman-ancaman dan apa sebenarnya modus operandi yang digunakan oleh skamer ini untuk memperdaya mangsanya. Beliau ditemui pemberita pada majlis pelancaran program Jom Bijak Internet Siri 3 di SK Patau-Patau. Ini pula usaha KPDN untuk galakkan ekosistem masyarakat tanpa tunai di Labuan. Program 6 Hours Challenge dianjurkan dengan kerjasama strategik dengan syarikat penyedia e-dompet Touch and Go. 16 kumpulan yang sertai pertandingan itu perlu mencari sebanyak mungkin peniaga untuk mendaftar dalam aplikasi e-dompet Touch and Go. Juga membuat video pendek berkaitan rumusan pengalaman melaksana advokasi tersebut. Dan ini memberi peluang mereka untuk mendapat akses kepada pengguna-pengguna yang kebanyakan sekarang lebih beralih kepada cashless society lah, tidak membawa cash, wang tunai dan sebagainya. Dan pada masa yang sama dari segi pengurusan kewangan pun nampak lebih teratur kerana mereka tidak perlu risau tentang kehilangan wang, untuk menyimpan di dalam bank dan sebagainya. Itu banyak membantu para peniaga menguruskan kewangan perniagaan mereka dengan lebih baik dan teratur lagi. Edisi sulung 6 Hours Challenge Labuan itu menyaksikan 221 peniaga berjaya didaftarkan dalam aplikasi e-dompet Touch and Go. Sekian paparan berita dari Labuan, kembali ke Angkasa Puri. Harja Jek, terima kasih atas perincian itu.